Nabi SAW telah menunjukkan contoh teladan amalan berzikir, yang mana dalam hadis-hadis Nabi SAW ada yang sebutkan zikir yang dinyatakan fadilatnya, dan ada juga di sana tidak ada dinyatakan fadilatnya. Sebenarnya apa tujuan fadilat-fadilat ini dan apa beza? Mungkin ada perbezaan, ada zikir yang ada disebutkan fadilat dan tidak ada. Tuan-tuan hadirin dan hadirat ni rahmati Allah. Ingat Allah, semua ada fadilat. Semua ada fadilat. Sebab zikir ni tuan-tuan, dia tak boleh cerita zikir ni kalau kita tak zikir. Kita duk cerita zikir, kita tak zikir, kita tak akan faham tentang zikir. Zikir ni bukan la ilaha illallah kuat-kuat saja. Majlis ilmu itu sendiri zikir. Al-Imam An-Nawawi sebut qaul ata, majlisul ilmu, halaqatul ilmu, zikir. Apa saja yang membawa satu orang ingat Allah. Ada manusia kita ni mudah-mudahan sentiasa ingat Allah. Bangkit tidur kita ingat Allah, tapi pejabat pun kita ingat Allah, tengok kita ingat Allah. Cuma ada masa kita ingat, kita tak sebut, duduk dalam jantung hati kita. Ada masa kita sebut. Tapi orang yang melazimi bukan stuck dengan menyebut, mengingat dan menyebut Allah, sentiasa mempunyai kelebihan yang besar. Nabi SAW berjalan di Mekah. Di Mekah ada satu bukit nama Jumdan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata siru hadha Jumdan, jalan-jalan. Nabi kata ni Jumdan. Nabi kata sabaqal mufarridun, telah mendahuluilah al-mufarridun. Sahabat tanya, mal mufarridun? Mufarridun tu apa wahai Rasulullah? Nabi kata az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Mereka yang mengingati Allah banyak, lelaki dan perempuan. Tetapi perkataan mufarrid ni, siapa mengaji Arab ni, dia akan tahu. Fardun satu, al-fardus samad. Kita kata Allah Ta'ala al-fardus samad, kan? Fard satu, afrad banyak-banyak dia. Mufarridun, banyak para ulama cuba tafsirkan apa maksud mufarridun. Tapi maksud mufarridun seolah-olah dia tajarrud, dia ikhlas. Mufarridun tak ada siapa dah dalam diri dia melainkan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, orang yang mengingati Allah ni, orang tua-tua kita banyak ingat Allah, dia akan tahu macam mana bila ingat Allah. Dia tenang diri kita. Dia duduk, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kesemuanya itu ada fadilat. Allah Ta'ala memberinya semua nama Allah. Walillahil asma'ul husna, ada fadilatnya. Sebahagian bacaan Nabi tak sebut fadilat, tapi Nabi suruh kita sebut. Tentu ada fadilat. Umpamanya dalam hadis yang dari Imam Tirmizi, yang tuan-tuan kadang-kadang selalu baca juga, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Kata Nabi, kamu senantiasalah menyebut ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Orang-orang yang melazimi ya dzal jalali wal ikram, dia akan mengetahui bagaimana Allah mengangkat dan memuliakannya. Ya dzal jalali wal ikram. Berapa banyak nak baca? Nabi kata al-lidhu, yakni sentiasa. Ada orang baca 1000 sehari, 2000 sehari. Tapi bukan mesti nak pergi tunjuk, dengar di telinga kawan kita sambil kita duduk, ya dzal jalali, ya dzal jalali. Di kalangan para ulama menyebut tentang ya hayyu ya qayyum. Tak ada yang apa yang khusus, tetapi kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan Allah sebut al-qayyum, sehingga sebagian para ulama menyatakan al-hayyul qayyum itulah, al-hayyul qayyum itulah ismullahil a'zam, nama Allah yang orang yang melaziminya
akan melihat kesan yang sangat besar di dalam dirinya. Sebahagian zikir memang Allah menyebut fadilatnya, seperti istighfar. Istighfar mengingati Allah. Dalam surah Nuh kita baca kan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'alkum anhara. Nuh kata, aku kata kamu istighfar kepada Tuhan, kerana dia pengampun. Dia menurunkan hujan yang banyak, membanyakkan harta, membanyakkan anak pinak, bagi kepada kamu kebun-kebun. Sebab itu orang-orang yang melazimi istighfar, dia akan melihat Allah mendatangkan rezeki yang dia sangka dan tak sangka. Tapi taklah bila istighfar, aku dah istighfar semalam 100 tak main-main apa pun pagi ni. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dia zikir kerana Allah. Zikirnya kerana Allah. Tetapi fadilatnya Allah akan berikan. Tapi kalau dia istighfar, tak nak terasa pun perasaan dia nak minta ampun ke Allah, hanya duk fikir nak main bagi duit banyak, itu bukan mengingati Allah. Ini yang ada. Berapa kali aku 3,000 dah nak tengok apa jadi hari ni. Dia macam duk main teka-teki buat Tuhan. Bukan begitu. Ketika kita menyebut astaghfirullahalazim atau rabbi ghafirli, kita memang benar-benar memohon keampunan daripada Allah. Kita akan melihat keajaiban. Nabi Yunus alaihi salam, dia pun barangkali tak diberitahu apa dia fadilatnya. Tapi bila dia telah melakukan kesilapan, meninggalkan kaumnya, akhirnya ditelan oleh ikan di dalam lautan, Allah kata, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka dia menyeru di dalam zulumat, kegelapan-kegelapan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Betul-betul dengan tauhid, la ilaha, tidak ada ilah melainkan engkau, la ilaha illa anta subhanak, maha sucimu, inni kuntu minadh zalimin, aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Tujuan dia nak minta maaf pada Allah, minta ampun dia pada Allah. Tapi Allah kata apa? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami sahut, kami mustajabkan untuk dia. Apa doa dia? Dia zikir. Kami jabut dia. Dia tak kata, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan. Dia kata, ya Allah aku buat salah, aku zalim, tidak ada ilah melainkan engkau. Fastajabna lahu, kami sahut doanya, kami sahut dia. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia daripada kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, yang demikian itu kami menyelamatkan orang yang beriman. Artinya siapa saja orang yang beriman duk kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Tapi kata dengan iman, bukan kata sekali duk tunggu tak main ni. Itu bukan zikir yang menghadirkan Allah dengan keinsafan. Sebab itu ada orang hari-hari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim. Kadang-kadang orang susah datang cerita kat kita, kita habaq ke dia. Lagi Nabi Yunus duduk dalam kegelapan laut, kegelapan perut ikan, kegelapan malam, zulumat, Allah selamatkan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim. Ini kan orang yang
di dalam kegelapan kerana diganggu oleh orang lain, masalah suami, masalah anak-anak, masalah isteri, masalah tempat kerja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lazimi 100, 200, 300, ribuan. Allah mendengar dan menyelamatkan. Tidak dapat memahami hal ini melainkan orang-orang yang melazimi zikir. Melazimi zikir. Bangun tengah malam. Bila umur dah tua ni kadang-kadang tidur malam kan lena kan. Betul ke? Dia kata betul ke? Buat apa tuan-tuan? Duk pergi tengok wrestling ke, tengok gambar tak? Tengok bola pada 3 pagi. Dapat keputusan pagi esok lah. Tanya menang siapa kalah. Zikir tuan-tuan. Bersendirian. Sabaqal mufarridun. Bersendirian. Subhanallah. Bismillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah membuka untuk kehidupan apa yang kita tak jangka. Didatangkan apa yang kita tidak sangka. Ditegapkan kita ketika semua manusia bergoyang. Kita akan tegap dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya kehidupan ini baliknya kepada Allah jua. Bagi zikir fadilatnya. Tapi yang penting zikir itu Nabi ajak. Ataupun Quran bagi tahu. Ataupun ada dalam Quran. Janganlah kita duk pergi buat sendiri. Panggil Nabi Khidir ke. Duk pergi panggil Nabi Ilyas ke. Kerana ini terlepas daripada cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.